Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi pada kali ini dalam bicara sejarah, iaitu sejarah PKM, Parti Komunis Malaya. Tapi hari ini saya ingin menceritakan satu watak penting dalam PKM yang menjadi perancang dan pencetus kepada pemberontakan yang berlaku di Semenanjung Tanah Melayu. Okey, individu yang saya maksudkan disebut ialah individu yang paling licik dan sentiasa lepas daripada tangkapan ataupun berdepan dengan pasukan keselamatan. Tak kiralah individu ini asalnya dari negara China dan telah ikut maknya datang ke Semenanjung Tanah Melayu dan mula melibatkan diri daripada dengan aktiviti komunisme ni seawal usia 13 tahun sehinggalah ia ditangkap, dan dia merupakan antara individu yang paling lama berada dalam PKM. Okey. Difahamkan kegiatannya dalam PKM lebih daripada 40 tahun penglibatannya dengan PKM. Okey, individu yang saya masukkan ialah Cheung Tian Tai. Nama penuhnya ialah Cheung Tian Tai atau lebih dikenali dengan nama Chong Cho. Okey. Sebelum ni kalau kita tidak mengkaji sejarah, tidak mengkaji tentang perkembangan Parti Komunis Malaya PKM, tertentu nama-nama besar seperti Chin Peng, Rashid Maiden, Abdullah Sidi, Abu Samah dan beberapa orang lagi, nama-nama besar dalam komunis yang kita katakan itu adalah pengganas yang dikehendaki, tapi sebenarnya general perangnya ialah Chong Cho ataupun Cheung Tian Tai tadi. Okey, Cheung Tian Tai ni ataupun Chong Cho bergiat aktif dan merupakan ketua kumpulan kepada ketua regimen ke-12. Okey, regimen ke-12 dia regimen yang besar dalam PKM, ada 3, regimen ke-8, regimen ke-12 dan regimen ke-10. Regimen ke-10 ini merupakan komunis Melayu, okey, yang diketuai oleh Abdullah Sidi, Rashid Maiden. Okey. Dan ada beberapa pecahan lagi seperti Second District yang berpangkalan di Thailand. Okey. Hari ini saya tak nak menceritakan itu, saya tak menceritakan tentang Chong Cho tadi. Chong Cho merupakan ketua kumpulan penggempur ke-5 di Perak ataupun dikenali sebagai Fifth Assault Unit. Okey, yang berpangkalan di Perak. Okey. Tetap selepas itu Chong Cho ni menjadi pula ketua kepada Sixth Assault Unit ataupun unit penggempur ke-6 yang berpangkalan di Pahang, Kuala Lumpur dan Selangor. Okey. Chong Cho ni merupakan seorang pengganas komunis yang begitu dikehendaki oleh pasukan keselamatan. Tetapi kelicikan ini menyebabkan dia sentiasa terlepas daripada kepungan dan tangkapan daripada pihak pasukan keselamatan, dan beberapa operasi untuk menangkapnya juga tidak berjaya. Antara operasi yang untuk menangkapnya adalah antara operasi Kelah yang dilakukan oleh pasukan F pada tahun 1981. Tapi walau bagaimanapun orang-orang kanannya berjaya ditangkap dalam operasi tersebut. Dengan penangkapan orang kanannya inilah dapat mendedahkan kedudukan ataupun lokasi di mana dia berada. Okey.
Kalau ikutkan operasi kelah tu adalah operasi yang untuk menemukan antara pasukan penggempur ke-16 dari Thailand datang ke Pahang untuk bertemu dan bergabung dengan pasukan penggempur ke-6 yang diketuai oleh Chong Chua tadi. Pertemuan itu juga untuk menyalurkan bekalan senjata api dan juga alat-alat komunikasi. Tapi pertemuan itu digagalkan oleh pasukan F menyebabkan mereka tidak dapat bertemu dan beberapa orang daripada pasukan penggempur 16 berjaya ditangkap. Okey. Tetapi Chong Chua tetap tidak dapat ditangkap juga sebab dia mengarahkan orang-orang bawahannya untuk bekerja. Sehinggalah maklumatnya dapat diketahui setelah Chong Chua mengarahkan orang kanannya, kalau tak silap saya namanya Pang Kuan, yang diminta untuk pergi ke Bangkok dan bertemu dengan pihak atasan komunis di sana bagi membincangkan tentang dua perkara, iaitu perkara yang pertama tentang perjalanan ataupun perkembangan pasukan penggempur ke-6, dan satu lagi adalah untuk membincangkan tentang pemberontakan ataupun kekacauan anti-nasional yang akan dilakukan oleh PKM. Okey, apabila mendapat tahu pangkuan ini hendak ke Bangkok, maka pasukan cawangan khas telah menghantar 2 orang perisik untuk mengekori pangkuan dan isterinya ke Bangkok. Dalam intipan dan ekoran tersebut, daripada sebenarnya Tanah Melayu pergi ke Bangkok dan balik semula ke Kuala Lumpur, pengintip berjaya mengintip dan akhirnya berjaya menangkap pangkuan. Apabila pangkuan dapat ditangkap, maka terdedahlah di mana kedudukan ataupun lokasi Chong Chua berada. Okey. Apabila maklumat-maklumat di Chong Chua dapat diperolehi, maka satu gerakan untuk menangkap Chong Chua telah dijalankan. Operasi yang dikenali dengan operasi Talung ataupun dalam bahasa Melayunya bermaksud naga besar. Okey. Apabila operasi Talung dilancarkan, tujuannya untuk menangkap Chong Chua lah. Beberapa perancangan dibuat, risikan dan intipan telah dibuat, maka apabila Chong Chua dan bersama pengikutnya Yunam dan seorang lagi, saya dah lupa nama apa seorang lagi, menaiki sebuah kereta Mitsubishi Touring ketika itu daripada Ceras menuju ke pusat bandar Kuala Lumpur. Dan pasukan F pada ketika itu diketuai oleh Inspektor Woon Ken Heng mengekori kenderaan tersebut, dan akhirnya kenderaan tersebut berhenti di hadapan Globe Search Store. Ini pada tahun 1988. Berhenti di situ, maka seorang daripada pengganas komunis tadi keluar untuk pergi ke sebuah kedai buku, maka tinggallah Chong Chua dengan Yunam dalam kereta tersebut. Tanpa berlengah lagi, anggota pasukan F yang mengikuti dengan menaiki van C20 tadi terus bergegas dan membuka pintu, terus memberkas kedua-dua pengganas tersebut dan terus membawa ke pusat tahanan, ke pusat pengkalan pasukan F. Dan manakala yang selebihnya menangkap seorang lagi yang berada di kedai buku. Okey, dengan tertangkapnya Chong Chua ni, maka satu siasatan ataupun soal siasat telah dilakukan untuk membuka mulut
diorang ni mengenai aktiviti-aktiviti dan kuncu-kuncunya yang berada dalam pasukan unit penggempur ke-6 ni untuk ditangkap. Maka pada ketika Yon Nam terlebih dahulu membuka mulut memberitahu bahawa akan ada satu aktiviti meletupkan sebuah bas yang menuju ke bas yang dinaiki oleh orang awam menuju ke Genting akan diletupkan dengan tujuan untuk merompak. Sekumpulan 7 ataupun 8 orang itulah yang akan merancang letupan tersebut. Maka dengan bantuan anggota komunis menulis surat kepada kumpulan tersebut bahawasanya akan bertemu dengan Chong Chua telah menghantar wakil untuk bertemu dengan mereka, dan akhirnya dilakukan satu helah ataupun gerakan berhelah tadi, deception, mengikut kata pasukan F diberi makanan yang berisi bahan-bahan seperti ubat tidur lah konon-kononnya, dan memberi makan kepada ke-8 orang menyebabkan mereka pening, hoyong hayang, menyebabkan tugas-tugas penangkapan itu lebih mudah dilakukan. Dengan tertangkapnya 8 orang itu, maka beberapa lagi aktiviti-aktiviti ataupun pengganas-pengganas komunis ataupun tali barut ataupun orang-orang Chong Chua tadi dapat ditangkap. Dan tangkapan paling ramai ketika itu difahamkan seramai 30 orang. Dan keseluruhan tangkapan dalam operasi Talung tadi adalah berjumlah 83 orang. Okey, Chong Chua ditangkap pada 2 Mac 1988 dan seterusnya beberapa bulan lagi keseluruhan tangkapannya adalah sebanyak 83 orang, menyebabkan gerakan komunis lumpuh. Difahamkan juga Chong Chua membuka mulut disebabkan oleh faktor usianya yang sudah tua dan sudah tidak berminat lagi dalam perjuangan PKM. Usia ketika Chong Chua ditangkapnya adalah 66 tahun, mana sudah tua, sudah berusia. Maka tidak ada lagi, kata susah sangat nak bagi kerjasama. Dan dengan berakhirnya operasi Talung tadi, maka gerakan komunis khususnya di Tanah Melayu ni lah, sebenarnya Tanah Melayu ni berjaya dilumpuhkan. Dan bila kita tengok dari sejarah 1989 berlakunya perjanjian damai sekaligus menamakan perjuangan bersenjata ataupun pemberontakan bersenjata komunis. Okey, itu adalah sedikit sebanyak mengenai Chong Chua, pengganas yang paling dikehendaki ataupun general perang ataupun perancang kepada pemberontakan PKM. Okey, saya rasa untuk setakat ini, sebenarnya untuk Chong Chua ni setakat ini sahaja. Nanti insyaAllah saya akan sambungkan lagi dengan bicara-bicara lain mengenai komunis, khususnya kepada berkaitan dengan pasukan F lah. Okey, untuk makluman semua apa yang saya ceritakan pada hari ini adalah maklumat yang saya dapati sepanjang kajian saya mengenai pasukan F. Okey, maklumat-maklumat yang saya dapat daripada anggota-anggota F sendiri dan selain daripada pembacaan. Okey, dapatan yang saya terima itu dan saya simpulkan, dan apa yang saya cerita ni adalah berdasarkan pada dapatan. Okey, dan saya bertemu sendiri dengan orang yang berjaya menangkap orang kanan Chong Chua seperti Thompson, Ahmad tu, orang yang berjaya menangkapnya, pegawainya saya berjumpa
Dan orang yang berjaya menangkap concor sendiri pun saya pernah jumpa untuk temu bual beliau, iaitu Inspektor Wong Ken Heng. Saya berjumpa, aturkan pertemuan untuk dapatkan maklumat-maklumat ni, cerita-cerita mengenai penangkapan concor. Saya rasa itu saja untuk setakat ini, dan bertemu lagi dalam bicara-bicara yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey.